Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya mempersilakan ahli panel kita yang ketiga, yang kemuncak, yaitu yang berhormat Datuk Dr. Hassan Ali. Silakan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Sadaqallahul Azim. Saudara Al-Fadhil Ustaz Yusuf, pengacara pada malam ini, yang berbahagia, yang saya kasihi teman saya dunia dan akhirat, yaitu Datuk Aidit Ghazali, yang telah bersama-sama dengan kita pada malam ini, telah bersama-sama dengan saya dalam rancangan soal jawab TV3 baru-baru ini, yang sudah mendapat sokongan dan dukungan dan pujian daripada hujah-hujah yang dikemukakan dari taulan sahabat seluruh negara ini. Kepada yang berbahagia, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri Muhammad, saudara-saudara ikon baru yang timbul sejak 3 minggu yang lalu. Walaupun beliau telah berada di persada pentas seperti ini, sebahagian daripada umur beliau telah digunakan untuk memertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menjadi ikonik kira-kira 3 minggu yang lalu. Malam ini saya tengok tuan-tuan dan puan, saya ingat dia nak langgar sampai pukul 1. Inilah semangatnya tuan-tuan dan puan dia. Inilah semangat pejuang-pejuang. Cuba tuan-tuan fikirkan, tuan-tuan tak nak ke sebagian semangat ini dimasukkan dalam hati sanubari anak-anak tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan tak nak ke masukkan semangat ini dalam hati tuan-tuan sebagai ketua keluarga? Tuan-tuan tak maukah semangat ini dimasukkan dalam hati ketua keluarga nombor 2 dalam keluarga, yang namanya isteri, yang namanya emak, yang namanya ibu? Akhirnya tuan-tuan tidak inginkah kalau kita terapkan seluruh Seksyen 17 ini dengan nada, suara, emosi sebagaimana yang dilafazkan oleh Ustaz Hasan Basri sebentar tadi? Kalau tidak, saudara, sampai hilang-hilang suara. Tuan-tuan bayangkan sampai hilang-hilang suara. Bayang tuan-tuan dengan memek mukanya. Dia marah kat siapa, saya pun tak tahu tuan-tuan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Ustaz Hasan Basri tidak lain dan tidak bukan mengajak kita, saudara-saudara, malam ini bukan saja Seksyen 17, Seksyen 16, Seksyen 14, Seksyen 13, sampai yang di sebelah sana Seksyen 3, Seksyen 7, seluruhnya diajak untuk bersama-sama merenungkan satu perkara yang paling fundamental, very very fundamental. Apa dia? Akidah Islamiyah. Atas nama akidah Islamiyah, tuan-tuan bayangkan ceramah-ceramahnya di masjid, ceramah mengenai akidah telah ditiadakan, telah dipotong. Tuan-tuan bayangkan, kalau saya jadi exco, masih jadi exco tuan-tuan, saya nak tambah 100 orang lagi yang macam ini tuan-tuan. Bukannya senang nak cari orang yang macam ini. Tapi kalau orang nak cari orang yang boleh sujud kepada DAP, senang tuan-tuan. Nak cari orang yang sujud kepada setengah daripada pimpinan PKR, mudah tuan-tuan. Nak cari orang sujud kerana niat nak pergi ke Putrajaya, mudah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nak cari manusia macam Hasan Basri, macam Datuk Aidit,
Kang tak sebut pengurusi, Kang dia marah pula. Termasuk pengurusi sekali. Bukannya mudah, tuan-tuan. Sebab itu perbincangan kita malam ini insya-Allah adalah sambungan daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku beberapa minggu yang terakhir ini. Malam semalam, ada kata malam tadi, ada kata malam semalam, ada kata malam yang lepas. Malam tadi, malam semalam saya berada di Bukit, kenapa tuan-tuan? Bukit Gantang. Alhamdulillah. Saya saja nak tahu tuan-tuan, baca tak baca, tengok tak tengok, buka blog tak buka blog. Saya berada di Bukit Gantang malam tadi, tuan-tuan puan, satu program yang announcementnya dibuat, publicity-nya disebarkan dalam masa 1 hari setengah. Berapa ramai yang hadir pada malam tadi? 8,000, tuan-tuan dan puan. Orang PAS kata, pimpinan PAS kata, siapa nak dengar Hasan Ali? Hasan Ali bila dah keluar dengan PAS, dah keluar daripada PAS, siapa pun tak nak dengar, siapa pun tak mau datang, siapa pun tak mau bagi telinga, siapa pun tak mau bagi mata. Hasan Ali bila dah keluar daripada PAS, kelu lidahnya. Dia nak bercakap dengan siapa? Hasan Ali bila keluar dari PAS, dia akan terpinggir. Hasan Ali bila keluar dia berseorangan, keluar daripada PAS, dia akan menjadi manusia berseorangan. Tapi orang Section 17 bersama-sama dengan kita. Saya terlalu yakin, bukan saya Section 17, apa section pun yang ada di Shah Alam ini, tuan-tuan dan puan, saya yakin atas nama akidah, atas nama syariah, atas nama akhlak, atas nama Islam, seluruhnya akan bersama-sama kita untuk memertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru gear 3 tu, tuan-tuan. Saudara dan saudari hormati sekalian, kenapa kita cerita tentang bab akidah Islamiah ini? Tak bolehkah kita cerita bab ekonomi Islam? Tak bolehkah kita cerita bab pendidikan Islam? Pakarnya ada di sini, tuan-tuan. Tak bolehkah kita cerita bab tentang pengurusan Islam? Pakarnya dekat sini. Datuk Aidit Ghazali ni dah dekat 30 tahun kepakarannya di bidang inilah. Di UIA, kepakarannya di peringkat antarabangsa. Dia attach dengan pertemuan-pertemuan antarabangsa untuk mengajak manusia menganalisa, meneliti bagaimana kita berfikir secara holistik, berfikir secara rasional, dan pikiran yang sebegitulah dia bawa untuk mengajak saya, mengajak saudara meneliti persoalan yang paling besar. Persoalan yang paling besar yang menimpa umat sekarang di Selangor, di Pahang, di Perak, di Perlis, di Kuching, di Sabah, di Sarawak adalah mengenai akidah Islamiyah. Saudara, Islam tegak di atas 3 tiang besar. Daripada tiga tiang, tiang serinya ialah akidah. Tiang yang keduanya ialah syariah. Tiang yang ketiganya ialah akhlak. Saya, Ustaz Hasan, Datuk Aidit, seluruhnya nak bawa manusia 28 juta di sini, di Malaysia, InsyaAllah termasuk teman-teman yang bukan Islam, untuk bersama-sama mengisi tuan-tuan kehidupan yang bersedikan kepada agama. Yang Kristian balik kepada Christianity, yang Buddha balik kepada Buddhism, yang Hindu balik kepada Hinduism, yang Tao balik kepada Taoism. Bila agama bercantum, saudara-saudara, dengan kekuatan yang ada kepada Islam, insyaAllah itulah dasarnya yang akan menjamin kesejahteraan, kebahagiaan abadi untuk seluruh manusia yang tinggal di Malaysia ini. Sebab itu, saudara, it has to be religion based. Whatever you do, however small it is, it has to be religion based. It has to be akidah based. Saya cakap orang putih kat sini, ada orang kat sini saya dah beritahu, cakap rumah bahasa Jawa yang dah tak ada, bahasa Inggeris yang ada dekat rumah. Persoalan mengenai akidah, yakin, kepercayaan kepada teman-teman saya khususnya bukan Islam, teman-teman media yang hadir pada malam ini. Saudara, akidah ialah persoalan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala,
The oneness of God. The oneness of God. Satunya Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah. Mengesakan Allah, insya-Allah kekuatan akan datang. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah visi dan misi dalam kehidupan ini akan dicerahkan sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, keberkatan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akhirnya keredaan diletakkan di atas riba mereka yang mengagung, membesar, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, saudara, kita gaji isteri, suami gaji 4,000, isteri gaji 2,000, 6,000, tak cukup bulan lagi muka suami saya tak tahu. Saya tak tahu dah muka suami macam mana, muka isteri macam mana. Bergaduh malam, bergaduh siang, bergaduh pagi, bergaduh petang. Pasal tunggak kehidupan itu tidak bersandarkan kepada akidah Islam. Saya dah terlibat dalam program-program parenting, program-program smart learning, program-program summer camp sejak 38 tahun yang lalu bersama isteri saya yang ada di sini. Tahu sangat saya, tuan-tuan dan puan, penyakit umat Islam agaknya termasuk teman-teman dari section 17 ini, tuan-tuan dan puan. Ilmu agama kurang, amalan agama kurang, praktik agama kurang, keseronokan beragama kurang, Masjid Riyadhus Salihin tak ramai orang, subuh tak ramai orang, maghrib tak ramai orang, kuliah tak ada orang nak datang. Sampai bila kita harus hidup dalam suasana ini, saudara? Macam mana saya memikirkan dipanggil daripada Masjid Riyadhus Salihin, hayya 'alas salah, suami isteri start kereta Mahvi untuk cari tom yam di salah satu kedai di sini. Bukan hari ini, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, sepanjang mereka pindah ke section 17 ini. Kemana nak bawa anak-anak kita ini? Ustaz Hasan malam ini menceritakan, kita tak boleh hidup dalam suasana yang sedemikian. Tak boleh makan tom yam, tuan-tuan, tak boleh makan tom yam, hanya makan tom yam. Tapi dalam tom yam ada dalam tom yam, tuan-tuan, ada jagung. Dalam tom yam ada kacang. Dalam tom yam ada ayam. Dalam tom yam ada kuah. Dalam tom yam ada garam. Dalam tom yam ada gula. Dalam tom yam ada ramuan tom yam. Seluruhnya adalah pemberian kejadian Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita hirup daripada tom yam itu mestilah digambarkan kesyukuran kepada Allah. Sebelum menjamah tom yam itu, lakukan 3 rakaat sembahyang maghrib di Masjid Riyadhus Salihin. Saudara nak mengakui, tidak mengakui, serah. Saya nak mengakui, tidak mengakui, serah. Masalahnya kita ada 4 orang anak. Bolehkah kita hidup dengan kehidupan begitu seterusnya? Waktu dipanggilkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, pagi-pagi, tuan-tuan, Masjid Riyadhus Salihin memanggilkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Berapa orang yang datang? Kalau tuan-tuan mengatakan ini bukan merupakan fenomena masalah besar kepada masyarakat, saya serahkan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat ini contoh yang baik untuk anak-anak kita di kawasan section 17 ini, ahli qaryah masjid ini, serah pada tuan-tuan. Tapi adakah saya sebagai pemimpin kecil? Adakah Datuk Aidit sebagai intelektual kita di sini? Adakah Ustaz Hasan sebagai orang yang berpendidikan agama, tuan-tuan dan puan, hanya berpeluk tubuh menyiapkan diri begitu saja? Dia dituntut, tuan-tuan dan puan, dia dituntut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penolong pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu menjadi penolong pembantu, bukan penolong pembantu DAP. Bukan penolong pembantu PKR. Bukan penolong pembantu pemimpin PKR. Bukan penolong pembantu parasit dalam PAS, tapi penolong dan pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Hasan Ali, kamu perancang bandar, itu tugas kedua, tugas utama kamu pembantu agama Allah. Let's remind ourselves and remind our children and remind all members of our family. This is very fundamental. Bagi tahu isteri kita, engkau adalah juru taib, pada masa yang sama engkau adalah isteri. Itu tugas kedua. Tugas pertama kamu atas nama akidah, nama syariah, nama akhlak. Kamu adalah penolong pembantu agama Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah fayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Antara ayat itu menyebutkan diserukan oleh Maryam, oleh Isa anak Maryam kepada kaumnya, siapakah di antara kamu, wahai kaumku, siapakah di antara kamu? Kaum Isa anak Maryam namanya kumpulan Hawariyun. Siapakah di antara kamu yang akan membantu aku menegakkan agama Allah, menegakkan akidah, menegakkan syariah, menegakkan akhlak, menegakkan Islam? Seluruhnya menjawab without hesitation, tanpa memikirkan. Seluruhnya menjawab tanpa memperhatikan lagi. Seluruhnya menjawab tanpa memikirkan lanjut. Seluruhnya menjawab tanpa merujuk kepada adik, abang, kakak, anak, isteri dan sebagainya. Seluruhnya menjawab instantly. Seluruhnya menjawab spontaneously. Apa mereka kata? Nahnu ansarullah. Wahai Isa anak Maryam, kamilah yang akan membantu engkau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari mati sekalian, ini ada rakaman ke ni? Ini DVD ke? RTM? Alhamdulillah. TV Selangor? Bolehlah. Saudara-saudari sekalian, dia sini tradisinya sampai pukul apa? Itu yang cakap pukul 1 tu kata. Dah saya tengok dia dah tengok jam 4 kali dah. Bilalah si melatuk dia nak berhenti. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, tanggungjawab kita. Saya nak sambung sikit daripada yang dinyatakan oleh Datuk Aidil Ghazali dan juga Ustaz Hasan Basri tadi. Pengalaman saya tuan-tuan, pengalaman saya sebagai Exco Kerajaan Negeri Selangor 3 tahun 10 bulan. Exco tuan-tuan, Exco tuan-tuan. Exco bukan adun biasa tuan-tuan, bukan adun biasa, Exco tuan-tuan. Camry tuan-tuan. Kan? Camry ada driver tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya menjadi Exco Agama 3 tahun 10 bulan. Mula-mula nak buat tentang Arab. Kita nak membebaskan saudara, terutamanya di kawasan-kawasan penempatan yang majoritinya orang Islam. Saya nak buat peringkat demi peringkat. Segala outlet yang menjual arak, kita nak minta mereka merhentikan perjanjian arak itu, khususnya kepada orang Islam, dan menulis mengikut enactment itu tulisan yang besar. Seorang Islam di bawah umur sekian-sekian tidak dibenarkan sama sekali terlibat dalam meminum, membeli, menjual, membeli arak. Tuan-tuan nak tahu siapa yang menentang? Tuan-tuan nak tahu siapa yang menentang? Tuan-tuan nak tahu siapa yang menentang? DAP menentang. Saya faham pasal dia DAP. PKR menentang, terutamanya komponen yang non-Muslim dalam PKR. Saya faham because dia non-Muslim. Tapi yang saya tak faham, ahli parlimen Shah Alam berdiri di barisan hadapan menentang apa yang saya lakukan itu. Masya Allah. Jangan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan dan puan, saya nak tengok, nak bersihkan Shah Alam daripada judi. Tak boleh. Tadi Ustaz Hasan menyebutkan, nanti saya nak bagi sebabnya apa yang kita kata tak boleh. Saya nak tengok rumah-rumah urut, tuan-tuan dan puan.
Pasal Ustaz Hasan Basri mengatakan kebanyakan orang di Selangor ni, termasuk Seksyen 17 ini, kebanyakan sakit urat belaka. Rumah urut banyak. Selepas nak membedakan rumah urut, tuan-tuan dan puan, saya bagi tahu mereka, kita ada enactment jenayah syariah 1995. Lebih daripada 40 kesalahan syariah, kesalahan jenayah syariah. Saya nak buat satu persatu, ikut phases, ikut fasa-fasanya, satu persatu. Bahkan saya sudah ada plan ke arah itu. Siapa yang menentang? DAP menentang, saya faham. PKR menentang, saya faham. Ahli parlimen Shah Alam menentang. Aku orang reti. Temenan, aku orang reti, aku orang reti. Lantak lah faham tak faham. Saudara yang semangat. Kemudian tuan-tuan, kita pergi pula yang besar lagi, tuan-tuan, yang besar, yang berkaitan dengan tajuk pada malam ini. Kita buat penyiasatan ke DUMC, Damansara Utama Methodist Church. Panggil orang Islam, saya diberitahu oleh mereka yang terlibat, saya bagi tahu oleh mereka yang hampir dengan mereka yang terlibat, dipanggil bilangannya 50 orang untuk berbuka puasa dalam church. Begitu banyaknya surau, begitu banyaknya masjid, begitu banyaknya rumah anak yatim, begitu banyaknya rumah ibu tunggal, begitu banyaknya rumah rehat, jemput buka puasa dalam church. Takbir. Ini perli ni tuan-tuan. Saya tak tahu orang Seksyen 17 ni terdiri daripada perlian. Saudara-saudara, 50 orang. Jemputan yang tak jemputan untuk dibawa entah di mana tempat nak diadakan 2-3 jam sebelum. 2-3 jam sebelum. Kenapa 2-3 jam sebelum? Kenapa panggil orang Islam berbuka puasa di church? Datanglah mereka, tuan-tuan. Saya diberitahu berbuka puasa bukan 7:25 sebagaimana yang sepatutnya mereka berbuka. Hampir jam 9 mereka tidak berbuka lagi. Selepas berbuka, tak ada ruang untuk salat, tak ada tempat untuk ambil wuduk, tak ada sembahyang, tak ada salat. Masya Allah. Macam mana, tuan-tuan? Daripada pukul 6.30 saya diberitahu begitu. Pasal mereka melaporkan kepada saya sebagai exco. Daripada 6.30 sampai pukul 11 malam, ceritanya tidak lain, tidak bukan, seluruhnya tentang Kristianiti. Saudara, Duli Yang Maha Sultan Selangor mengatakan, memang terdapat proses proselytization. Memang terdapat proses mendakwahkan agama Kristian kepada mereka yang bukan Kristian, terutamanya orang Islam. Tetapi oleh kerana teknikal dari segi bukti-bukti, bahan-bahan bukti yang tak dapat dihimpun, dikumpulkan dan dicatat dengan mengikut norma-norma yang sepatutnya, yang kalau dibawa ke mahkamah akan mengakibatkan kekalahan kita, yang akan menyebabkan rakyat Selangor, kerajaan Selangor, Exco Selangor, Jais, Maiz akan berada dalam keadaan serba salah. Maka kita tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Saudara-saudara, saya tubuhkan USA, Unit Selamatkan Akidah. Unit Selamatkan Akidah. 3 orang pegawai saya. Hingga ini sudah ada 56 orang yang sudah converted daripada yang bukan Kristian menjadi Kristian. Yang sudah dibaptize, sebahagiannya sudah dibaptize. Sebahagiannya sudah dibaptize. Kulitnya macam saya, tingginya macam saya, hidungnya kemek macam saya, matanya macam saya, rupanya macam saya,
cakap macam saya, minum macam saya, makan macam saya, budaya macam saya, keluarga macam saya. Tetapi yang tak macam saya, dengan izin Allah, saya masih melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka telah menggugurkan kalimat yang tukarannya syurga atau neraka. Bayang tuan-tuan, bayang apa yang kita buat tuan-tuan. Bayang apa yang kita buat. Bayang apa yang Ustaz Hasan Basri buat. Bayang apa yang Datuk Aidit buat. Bayang apa yang Haji Yusof buat. Saya tak tahulah Haji Yusof ni buat ke tidak. Saudara, saya digugurkan daripada menjadi ahli PAS. Bukan gugur, pecat. 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 Bayang tuan-tuan ya. Tak ada dalam sejarah PAS orang yang dipecat dalam satu mesyuarat 3 jam mesyuarat. Hukumnya bukan digantung, hukumnya bukan diberi amaran, hukumnya bukan dipotong gaji, hukumnya bukan itu, tapi terus kepada hukum maksima. Hukum maksimanya lah pecat. Tonton bayang. Saya tak kisah dipecat sebenarnya, tapi prosedurnya tak betul tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga sekarang ni untuk pengantar tuan dan perempuan, pada media dah banyak kali dah mendengar ini, tak payah catat lagi dalam media. Tak payah catat lagi dalam media. Kecuali kalau media Tamil yang boleh keluar, masukkan dalam media Tamil. Sehingga hari ini saya tak tahu, tak diberitahu pertuduhan-pertuduhan terhadap saya. Tuan-tuan bayangkan. Sehingga hari ini waktu saya dipecat, saya tidak diizinkan walau satu saat untuk membela diri, dipanggil dan membela diri. Yang memecat ni Jamaah Islamiyah. Yang memecat ini bukan parti DAP. Yang memecat ini bukan parti PKR. Yang memecat ini bukan parti PBS. Yang memecat ini bukan parti Demokrat di Amerika. Yang memecat ini bukan parti Labour di United Kingdom. Yang memecat inilah parti Islam se-Malaysia PAS. Nanti itu saya datang, saya akan ulas yang itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya dipecat dalam exco. Saya bagi tahu semalam teman-teman, teman-teman di Bukit Gantang. Masya Allah tuan-tuan, 3 hari sebelum saya datang Bukit Gantang, 4 hari sebelum itu, bekas Menteri Besar Perak yang juga ahli Parlimen Bukit Gantang mengatakan Hasan Ali dalam sejarahnya, termasuk yang akhir-akhir ni, cerita dia untuk Melayu, cerita dia menangkan Melayu, cerita dia hebatkan Melayu, bukan Islam. Bukan menangkan Islam, bukan hebatkan Islam. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, saya baca khutbah di sekolah Alam Shah sejak umur 16 tahun, tuan-tuan. Saya adalah ADO yang pertama dalam Malaysia yang membaca khutbah. Bayang, masa itu umur saya sekitar dalam 28 tahun, 29 tahun. Tak pernah lagi kalau saya ada di sini yang saya tidak memberi khutbah saban minggu, tuan-tuan. Seluruh negeri Selangor ni, termasuk di Shah Alam ini, saya pimpin Qiyamul Lail. Saya mengadakan program-program. Kalau saya menyebut Melayu pun natural. Bila kita bincang Tanah Rizab Melayu, dia tak sebut Tanah Rizab Islam. Ketapi Tanah Melayu, dia tak sebut Ketapi Tanah Islam. Betul tuan-tuan. Apa masalahnya nak sebut Melayu ni tuan-tuan? Tuan-tuan tanya ahli Parlimen Shah Alam, antara orang yang menggigil bila disebut Melayu ni. Apa masalah? Bagi tahu saya apa masalah bila disebut Melayu? Dalam konteks kita di Malaysia, Melayu itu Islam, Islam itu Melayu secara teknikalnya. Itu yang takut bercakap takut mekik, itulah yang paling takut sebenarnya.
Tuan-tuan dan puan mati sekalian. Maka sebab itu saudara, exco ni tuan-tuan, dia tidak lumayan macam mana, tidak bersiap, tapi selesa menjadi exco ni. Selesa tuan-tuan. Dia lah Camry tuan-tuan. Camry sampai 2 steering tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang saya nak sebutkan, atas nama Islam, atas nama bekerja untuk agama, yang lebih hebat atas nama akidah, atas nama syariah, atas nama akhlak, atas nama Islam, atas nama ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, atas nama menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi taala saya redha dikukuhkan sebagai exco. Isteri saya dan anak-anak tidak menitiskan sebutir air mata pun. Tak tahulah kalau malam ini baru menangis, saya tak tahulah. Kita pasrah, sebab kita tahu apa yang kita buat. Tetapi kalau saya dilucurkan jawatan exco kerana saya rasuah, ya, saya tak boleh tidur malam. Kalau saya dilucurkan jawatan exco kerana saya menipu, betul, saya tak boleh tidur malam. Kalau saya dilucurkan jawatan exco kerana saya memukul kekayaan untuk saya, isteri saya, anak-anak saya, keluarga saya, ya, saya tak boleh tidur. Kalau saya digugurkan kerana meliwat, memang saya tak boleh tidur. Tapi Hasan Ali digugurkan kerana ingin menegakkan di negeri Selangor ini, kerana dia menjaga agama untuk orang Islam. Kita nak tegakkan Islam, hidup cara Islam, muda cara Islam, tua cara Islam. Tuan-tuan, sakit cara Islam, nazak cara Islam, mati cara Islam. Saya harap tuan-tuan, saya nak mengakhirkannya. Lepas ni tuan-tuan, kita kena zikir kuat-kuat. Ada orang tadi dalam sekitar pukul 5 khusus telefon saya, boleh tak doktor ulang zikir yang dibuat di Bukit Gantang? Boleh tak doktor tolong, dia kata, bacakan doa sebagaimana yang doktor berdoa semasa di Bukit Gantang. Kita nak buat sebentar nanti insyaAllah. Saya nak mengakhirkannya. Pertama saudara, tak ada pilihan lagi kita di Selangor. Tak ada pilihan lagi bagi kita di Seksyen 7 di Shah Alam. Tak ada pilihan lagi bagi kita di seluruh kawasan Parlimen, Dun Batu Tiga, Dun Kota Anggerik. Pilihan, the way forward, pilihan ke depan, langkah ke depan, ialah atas Islam. Nombor 2, oleh kerana pilihannya adalah Islam, maka sebagai ketua keluarga, saya ketua keluarga, isteri saya pun ketua keluarga, mari kita pastikan anak-anak kita berpijak di landasan-landasan Islam. Nombor 3, persetankan. Kalau dia bertanding lagi dalam pilihan raya yang akan datang ini, jangan bagi satu undi pun kepada dia. Jangan bagi satu undi pun kepada dia, kerana dia adalah pengkhianat kepada Islam, pengkhianat kepada akidah, pengkhianat kepada syariah, pengkhianat kepada akhlak. Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Dia ingat dia boleh ampu saya. Yang ketiga, yang keempat, saudara, nanti kita bertemu tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, roadshow kita ni ada 2 komponen. Roadshow yang ini namanya akidah Islamiyah, akidah ummah. Itu satu roadshow.
Roadshow yang kedua ialah roadshow bicara politik. Nama tajuknya ialah Politik Masa Depan Malaysia, jaluran 3 yang dipanggil Third Force, sebagai aliran-aliran pilihan baru dalam politik Malaysia. Itu kita akan cerita. Tuan-tuan nak datang dengar ke tidak? Tuan-tuan nak datang dengar ke tidak? Ini malam ni cerita akidah. Kalau betul-betul kita cerita tentang politik masa depan Malaysia, politik masa depan Selangor, politik masa depan Shah Alam, politik masa depan Batu Tiga, politik masa depan Kota Anggerik, tuan-tuan puan. Oh, dia akan bercakap naik atas rostrum ni, tuan-tuan. Terutama Ustaz Hasan Basri. Yang kelima, tuan-tuan dan puan, selain daripada beberapa orang yang saya namakan sebagai petualang-petualang kepada kebangunan Islam di negeri ini, kita punya penampan yang pertama. Penampan maknanya, tuan-tuan dan puan, orang yang menghalang, penghalang. Ustaz Hasan dah sebut banyak tadi. Selain daripada orang-orang yang kita namakan itu, yang berada di sop pertama menentang gerakan untuk memertabatkan Islam, sebuah parti namanya DAP. Inilah parti yang berjuang habis-habisan. Ketua nombor 1-nya mengatakan, kalau nak laksanakan hudud, nak laksanakan negara Islam, over my dead body. Nak laksanakan Islam, langkah mayat aku dulu. Bayang tuan-tuan, macam mana kita nak bekerjasama dengan mereka. Tengok balik tahaluf siasi kita, prinsip-prinsip tahaluf siasi. Saya baca juga tentang tahaluf siasi. Bolehkah kita bertahaluf siasi dengan musuh-musuh yang jelas-jelas menolak Islam? Banyak ustaz-ustaz di belakang tu, banyak tuan-tuan. Saya tak tahulah Ustaz Tom Yam ke Ustaz apa ke. Yang keenam tuan-tuan dan puan, kita kena memikirkan soal penyelewengan ini. Penyeleweng itu saya nak kumpulkan dalam satu kumpulan. Kumpulan yang menjadi penyeleweng bekerja siang malam pagi petang, menyelewengkan arah tuju PAS sebagai sebuah parti Islam, menyelewengkan pemikiran pemimpin-pemimpinnya, menyelewengkan garis bertindak yang telah ditetapkan, garis bertindak Parti Islam se-Malaysia. Inilah kumpulan-kumpulan parasit ini. Bebaskan PAS daripada kumpulan parasit. Tuan-tuan, tanggungjawab tuan-tuan, it is your moral obligation, your religious obligation, your cultural obligation, your social obligation, your human obligation, untuk kita menidakkan parasit-parasit ini. Saudara, dia telah pesongkan perjuangan Parti Islam se-Malaysia. Dia telah tarik fundamental perjuangan Parti Islam se-Malaysia. Dia telah gugat selama berpuluh-puluh tahun, tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun. Pemimpin-pemimpin terdahulu, Dr. Zulkifli Muhammad, Burhanuddin Ilmi, yang akhir-akhirnya Datuk Fadil Noor sampai Ustaz Hadi, seluruhnya ini orang baik-baik. Saya tak ada masalah dengan Ustaz Hadi. Saya tak ada masalah dengan pimpinan-pimpinan ulama, pimpinan-pimpinan pemuda yang faham kedudukan perkara. Tapi saya ada masalah dengan parasit-parasit ini. Akhirnya tuan-tuan, yang ketujuh, saudara, mari kita bersama-sama 21 hari bulan yang akan datang, 21 hari bulan di SACC, Shah Alam Convention Center, 21 hari bulan by invitation. Nanti kita akan panggil tuan-tuan insya-Allah dalam satu jemputan yang lain. Kita melancarkan satu gerakan besar-besaran. Gerakan itu ialah gerakan IMR, Islam Melayu Raja. Islam Melayu Raja. Islam Melayu Raja. Saya hendak yang sebelah sana menyebutkan I, pekikkan I. Bila saya tunjuk pekikkan I. Yang tengah-tengah pekikkan M. Yang sebelah sini pekikkan R. IMR. Kita insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan gerakan besar-besaran
untuk kita memertabatkan Islam Melayu Raja. Inilah dia tuan-tuan kunci kehidupan. Tuan-tuan sebagai engineer bagi masa beberapa saat untuk tujuan ini. Tuan-tuan sebagai lawyer bagi masa beberapa saat untuk tujuan ini. Tuan-tuan sebagai lecturer bagi beberapa saat untuk tujuan ini. Tuan-tuan sebagai buruh bagi beberapa saat atas tujuan ini. Saya akan memberikan beberapa jam dan masa, minggu, bulan untuk tujuan ini. Mari kita bersama-sama tuan-tuan dan puan, untuk keberlangsungan umat yang akan datang ni. Keberlangsungan umat Melayu pada masa akan datang. Keberlangsungan umat di Malaysia pada masa akan datang. Untuk keselamatan anak-anak kita, cucu, cicit dan seluruhnya akan datang. InsyaAllah. Itulah di antara jawapannya. Tuan-tuan dan puan, sekarang tuan-tuan bangun, tuan-tuan dan puan berbangun. Tuan-tuan dan puan bangun, insyaAllah bangun tuan-tuan dan puan. Bangun tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Tuan-tuan bangun, ikut saya tuan-tuan, ikut saya. Ikut saya. Yang non-muslim pun tuan-tuan menghormatilah. Tuan-tuan berdiri menghormati sekitar dalam masa 4-5 minit begitu. La ilaha illallah. Kuat lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Lagi kuat tuan-tuan, lagi kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Lagi kuat tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berkatikanlah perhimpunan kami pada malam ini ya Allah, sebagaimana perhimpunan ya Allah yang lainnya. Cantikkanlah kami sebagai muslim wahai Allah, cantikkanlah kami sebagai mukmin wahai Allah, cantikkanlah kami sebagai muttaqin wahai Allah, cantikkanlah kami sebagai muhsinin wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau telah lahirkan kami sebagai muslim wahai Allah, Engkau besarkan kami sebagai muslim wahai Allah, Engkau dewasakan kami sebagai orang Islam, Engkau sakitkan kami sebagai seorang Islam wahai Allah, nazakkanlah kami sebagai seorang Islam, Engkau datangkanlah malaikat maut untuk mencabut nyawa kami sebagai seorang Islam wahai Allah. Ya Allah, matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kau keluhkan lidah kami nanti wahai Allah, jangan kau keluhkan bibir kami nanti wahai Allah. Bila sampai masa dan ketiganya malaikat maut mencabut nyawa kami nanti wahai Allah, pampangkanlah kalimat la ilaha illallah, pampangkanlah kalimat la ilaha illallah wahai Allah, pampangkanlah kalimat la ilaha illallah. Jangan kau selewengkan kami wahai Allah, jangan kau selewengkan kami wahai Allah, jangan kau selewengkan kami wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kaki kami, tangan kami, dan seluruh panca indera kami dan seluruh anggota kami wahai Allah, untuk kami langkahkan untuk mengagungkan agama-Mu,
untuk kami melangkah memertabatkan agama bangsa kami, bangsa Melayu, dan memertabatkan institusi raja yang akan menjaga Islam, yang menjaga Melayu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami penduduk di kawasan ini, wahai Allah. Selamatkanlah kami penduduk di kawasan ini, wahai Allah. Bukakan hati kami kepada hidayah, 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 wahai Allah. Jangan kehidupkan kami tanpa hidayah. Jangan kehidupkan kami tanpa cahaya hidayah. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha, wa yadribullahu al-amthala lin-nas, wallahu bikulli syai'in alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk membawa Islam. Engkau telah berkata dalam ayat-ayat suci Engkau, kalau kami tak mampu membawa agama ini, tak mampu memikul tanggungjawab memakmurkan agama ini, tak mampu mengagungkan agama ini, Engkau katakan Engkau akan ketepikan kami. Engkau akan mengambilkan kaum lain untuk menggantikan kami. Jangan, wahai Allah, jangan, wahai Allah. Jangan, wahai Allah, jangan, wahai Allah. Terimalah kami, wahai Allah. Terimalah istri kami dan suami kami. Terimalah anak laki-laki dan anak perempuan kami. Terimalah seluruh anggota generasi yang akan mengganti kami nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami memohon, wahai Allah. Kepada Engkaulah kami memohon, wahai Allah. Berjayakan kami di dunia, wahai Allah. Berjayakan kami dengan kerjaya kami dan lapangan kerjaya kami, wahai Allah. Berjayakan kami, wahai Allah. Kami akan kelek apa juga yang diberikan kepada kami sebagai tanggungjawab. Kami akan junjung Islam. Kami akan junjung Kau sebagai Khalik, wahai Allah. Kami akan menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan baginda, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa ini, wahai Allah. Terimalah munajat dan doa ini, wahai Allah. Terimalah munajat dan doa ini, wahai Allah. Kalau selama ini doa kami tidak diterima, terimalah yang ini, wahai Allah. Terimalah yang ini, wahai Allah. Catatkan doa ini di pintu-pintu syurga Engkau nanti, wahai Allah. Catatkan doa ini di pintu-pintu syurga nanti, wahai Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan dan puan, sekianlah saja, mudah-mudahan insyaallah marilah kita bersama berdoa kepada Allah. Tuan-tuan mendaftarkan, tuan-tuan insyaallah bila kita buka nanti keahlian untuk pelancaran Jati namanya, tuan. Organisasi itu namanya Jati. NGO itu namanya Jati. Saya minta seluruh akan menjadi ahlinya nanti. Target kita dalam bulan yang pertama 100,000 orang, tuan-tuan dan puan, insyaallah. Kita akan gerakkan satu Malaysia ini, satu Malaysia untuk menggerakkan Islam, Melayu dan sistem raja, tuan-tuan dan puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir.